Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama. Kerajaan Sarawak akan membangunkan sebanyak 60 projek di kawasan di bawah Agensi Pembangunan Delta Rajang RADA. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, pihaknya akan menggunakan pendekatan bottom up dengan mendapatkan pandangan dari pemimpin atau umbi untuk mengenal pasti projek-projek yang perlu dibangunkan di kawasan terlibat. Bagi tujuan itu, katanya sebanyak 1.5 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk melaksanakan semua projek-projek berkenaan dengan 1 bilion ringgit untuk kawasan Mukah sahaja. Disebabkan itu, kita telah menubuhkan RADA, satu agensi yang khas fokus dengan pembangunan di kawasan Rajang ini, termasuklah Mukah. Dan kita dalam kerajaan telah memberikan peruntukan 1.5 bilion ringgit untuk kita memajukan kawasan ini. Dan mereka di dalam agensi ini termasuklah wakil rakyat, tuan-tuan sekalian. Dia punya approach, pendekatan ialah bottoms up. Bermakna projek yang direkomend oleh pihak pemimpin grassroots dibawa ke atas dan kita bangunkanlah. Saya difahamkan oleh Datuk Len selaku pengerusi bahawa di kawasan Mukah ini 60 projek akan dibangunkan. Premier Sarawak berkata demikian semasa berucap merasmikan Kaul Mukah 2023 di tapak Pesta Kaul Pantai Kaladana pada Sabtu. Turut hadir Presiden Persekutuan Persatuan Melanau Sarawak merangka pengerusi Jawatankuasa Induk Kaul Mukah 2023 Tan Sri Datuk Sri Dr. Muhammad Leo Michael Toyat Abdullah, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah, Timbalan Menteri Ekonomi Malaysia Datuk Hanifah Hajar Taib dan Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh. Selain itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Datuk Abdullah Saidul, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Fazruddin Abdul Rahman, serta div-div kenamaan lain turut hadir pada majlis tersebut. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari lagi, seluruh kawasan di Mukah akan dapat dihubungi dengan mudah setelah semua jambatan yang sedang dibina siap sepenuhnya. Hari ini kita dapat menghubungkan seluruh kawasan di Mukah ini dan Kuala Rajang melalui jambatan yang kita bina. Jambatan ini bukannya harganya murah-murah. Batang lasak adalah kedua panjang selepas batang lupa. Ini mereka belanja lebih 400 juta. Dan kita buat jambatan paluh di mana beruit tidak lagi terpisah daripada tanah besar. Lepas itu kita bangun pula ke Kuala Rajang daripada Serikei. Kita bangun pula jambatan Igan. Ini pun panjang. Tetapi alhamdulillah hari ini jambatan ini sedang kita laksanakan dalam masa 2-3 tahun akan komplit. Maka seluruh Mukah telah dapat kita hubungi. Katanya pendekatan Sarawak beralih kepada ekonomi baharu seperti ekonomi digital dan perdagangan karbon menjadikan negeri ini sebagai sumber rujukan negeri-negeri lain dalam menjana pendapatan baharu. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari berkata, Kerajaan Pusat menjadikan Sarawak sebagai model perpaduan sebenar masyarakat berbilang kaum di negara ini. Katanya ini dibuktikan lagi dengan Minggu Perpaduan Negara akan dilancarkan di Sarawak dalam masa terdekat sebagai mengiktiraf usaha negeri ini mengekalkan perpaduan sejak sekian lamanya. Budaya masyarakat Melanau adalah sebahagian daripada budaya besar negeri Sarawak yang kaya dengan budaya yang agak unik ini. Dan kita telah diiktirafkan oleh para pemimpin di peringkat pusat kalau nak melihat negeri yang kaya dengan budaya, yang hidup aman sentosa, yang berkongsi hidup,
lihatlah Sarawak sebagai modelnya. Dan Perdana Menteri sekarang pun mengiktiraf dari dulu sampai sekarang hingga Minggu Perpaduan Negara akan dilancarkan di Sarawak oleh Kerajaan Persekutuan tidak lama lagi. Terdahulu, Tan Sri Datuk Seri Dr. Muhammad Leo dalam ucapan aluannya berkata lebih 60 gerai dari serata mukah termasuk dari Miri dan Kuching mengambil bahagian dalam pesta kaul kali ini yang telah bermula pada 26 April lepas. Terdahulu katanya acara tradisi iaitu kaul Serahang Kakan telah bermula pada 11 Mac lepas. Selepas gimik pelancaran, Premier Sarawak sambil diiringi div-div kehormat yang lain melawat pelbagai gerai-gerai komuniti sambil menikmati pelbagai juadah disediakan. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak di bawah gabungan Parti Sarawak GPS bertanggungjawab dan inklusif memberikan sokongan kepada aktiviti dan program yang telah dirangka untuk memberi manfaat kepada golongan wanita Dayak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, Serakup Indu Dayak Sarawak SIDS patut dibanggakan oleh semua wanita Dayak dan menyokong penekanannya terhadap 4 teras strategik pendidikan, pemberkasaan, pembangunan sumber manusia dan pemeliharaan budaya. The Sarawak government under GPS is a responsible and inclusive government, have been giving its support to activities and programs that have been designed to benefit women, Dayak women in particular, such as 1. Rendering assistance in the establishment of Tan Sri Impian Jamu Research Chair at the University Putra Malaysia to carry out research and training to further develop women. 2. Making sure Serakup have a home to carry out activities. And 3, the development of entrepreneur incubator to help women in business. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibaca oleh Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Sikitayai yang mewakili beliau dalam Majlis Perasmian Mesyuarat Agong Trinial ketiga SIDS 2023 di Hotel Grand Margaretta pada Sabtu. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari lagi, SIDS telah menghasilkan perubahan besar dalam pertumbuhan dan perkembangannya dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Katanya lagi, beliau percaya bahawa SIDS akan terus menjunjung tradisinya dalam menyatukan dan memperkasakan wanita kita untuk menjadi progresif demi kemajuan masyarakat dan negara. Sementara itu, Serakup Indu Dayak Sarawak SIDS berperanan penting memperkasa golongan wanita Dayak di negeri ini dalam pelbagai aspek. Menteri Pemerintahan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, SIDS merupakan platform dalam membangunkan golongan wanita Dayak dari segi sosioekonomi, pendidikan, keusahawanan dan sebagainya. That they be able to come in to give to contribute their input and so on, how they look at the future. Jadi kita dia tahu nak oleh nak berkira. You ladies are the homemakers. So that means whatever is happening to our community in future, I'm not saying it entirely up or depends on you, but 80%, the more of the future of our community really depends on the homemakers. Teachers and the rest just teaching syllabus given, system given by the policy of educational policy. But most important is how we can nurture in terms of culture, in terms of mannerism, in terms of hospitality. You can say on and on and on. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam sempena Mesyuarat Agong 3 tahunan TGM SIDS di sebuah hotel terkemuka pada Jumaat. Untuk rekod, SIDS ditubuhkan sekitar 1950-an oleh sekumpulan wanita Iban yang berhijrah ke Kuching terdiri daripada pelbagai latar belakang sosial dan profesion. Antara misi utama SIDS ialah memperkukuh dan meningkatkan status wanita Dayak
agar mereka boleh terlibat sama secara aktif dalam pembangunan negara. Berikut pula, acara tahunan Persatuan Melayu Limbang iaitu Pesta Badudun dan Lumba Kerbau pada tahun ini akan diadakan pada 19 hingga 21 Mei depan. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, pesta yang sinonim dengan masyarakat di bahagian Limbang itu dianjurkan oleh Persatuan Melayu Limbang dengan kerjasama pejabat residen bahagian Limbang serta agensi-agensi kerajaan yang lain. Badudun maksudnya berkunjung antara kalau dulu rumah ke rumah. Ini kita akan mengadakan pondok-pondok yang diadakan oleh kampung-kampung yang menyertai lebih kurang dari 14 kampung yang menyertai yang akan mengutarakan kebudayaan dan juga makanan masing-masing. Orang ramai dijemput untuk datang berdudun ke pondok-pondok kampung masing-masing. Dan satu lagi acara adalah acara Lumba Kerbau. Alhamdulillah tahun ini kita akan mengadakannya di kampung Lubuk Sigantang, iaitu kali kedua mereka sebagai tuan rumah setelah pada beberapa tahun yang lepas. Datuk Dr. Abdul Rahman berkata demikian ketika ditemui media selepas melawat ke tapak pesta berkenaan di kampung Lubuk Sigantang Limbang pada Jumaat. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota itu turut memaklumkan pesta tersebut dijangka dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Fadilah Yusof pada 20 Mei. Beliau turut menyeru supaya warga Limbang, negara jiran Brunei Darussalam dan negeri jiran Sabah, wilayah Persekutuan Labuan serta warga Miri dan Lawas untuk datang memeriahkan pesta itu. Dalam pada itu, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO diseru untuk mengadakan lebih banyak aktiviti bagi meningkatkan ekonomi Bandaraya Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut, Adami Susang, menyeru NGO bahagian Miri untuk menganjurkan lebih banyak aktiviti yang bermanfaat kepada masyarakat dan menarik lebih ramai pengunjung dari Brunei Darussalam. So if you all can organize more events and attract more Bruneians and other visitors to come to Miri, I think that will help to improve the Miri economy. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan projek kecil luar bandar MRP N74 Pujut di Miri pada Jumaat. Selain itu, beliau turut memaklumkan perpindahan Pusat Khidmat Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP N74 Pujut ke lokasi baru yang berhampiran dengan Jambatan Piasau Miri. Sekian edisi malam bersama saya, Fizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan perasmian Kaul Muka 2023 di tapak Pesta Kaul Pantai Keladana pada Sabtu. #menyebar fakta, salam UKAS.